Assalamualaikum, mohon share dulu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Welcome Tok Singa. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oh, Abang Bob pun ada hari ni. Waalaikumsalam Tok Singa. Okay, harap-harap semua buka puasa dah kenyang perut ya. Ayah Pak Tam. Assalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jom kita share sikit loh. Hari ni nak kongsi sikit, nak cerita sikit. Baby bangun ya? Baby bangun. Waalaikumsalam Abang Bob. Baby bangun pisang satu. Dengan air masak sikit. Air botol. Harap semua sihat Alhamdulillah kita dah capai menyambut puasa kedua hari ni Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan share tentang Rohingya, kita akan share tentang saya insya-Allah. Ustaz ni ada coklat-coklat ni. Jom kita share. Bismillah, jom pisang. Bulan-bulan puasa ni banyakkan makan pisang supaya perut kita sejuk. Bila perut kita sejuk, akal kita akan sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak betul komen pasal Rohingya. Okay, insyaAllah. Share lo. Okay, cukup 3,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam kasih sayang. Salam Ramadan. Dan juga salam berbuka pada yang dah buka tu. Jangan lupa solat isyak dengan tarawih pula Okey. Terutama sekali saya ingin kongsikan sedikit apa fitnah Dajjal Dajjal belum timbul tapi kuncu Dajjal dah timbul dah kat muka bumi Allah Ta'ala ni. Banyak sangat fitnah, banyak sangat zina, banyak sangat mulut. Bila mereka tak boleh jatuhkan kita daripada plan A, dia akan guna plan B tak boleh, plan C, biasalah manusia kan. So okay, tujuan saya buat live ni, antara beberapa orang pun ada telefon saya, dia pun kata, "Long, macam-macam cerita saya dengar ni, ada orang cakap tu, ada orang cakap ni." So ginilah, bagi saya simple. Bagi saya satu perkara yang sangat-sangat simple, tak payah pening-pening kepala. Saya cerita pasal saya dulu Saya cerita pasal saya, lepas tu saya akan cerita pasal Rohingya pula. Okay, ada beberapa fake account ataupun ada beberapa manusia manusia yang laknatullah ni yang kononnya good dalam FB, dalam dia share tentang saya. Kononnya saya ni dia ambil kad UNHCR yang jebat derhaka masukkan dalam jebat-jebat tu. Dia ambil kad tu, dia siarkan pada mana-mana grup. Dia kata Long Tiger ni Rohingya, Long Tiger ni pelarian. Jadi Long Tiger ni buat baik lah, Long Tiger ni nak nama lah, nak backup lah, subhanallah. Tak apa, tak kisah. Apa dia orang cakap tak kisahlah. Selama ni saya buat kebajikan pun, saya rasa saya tak pernah minta satu sen haram pada siapa-siapa pun. Baik yang duduk kiri kanan saya pun selama ni. Okay, selama ni yang duduk kiri kanan saya ni menghabiskan duit saya legada lah. Minta maaf cakap lah, bukannya saya nak riak tak boleh, tidak. Pertama. Yang kedua, selama ni yang duduk sebelah-sebelah saya ni, yang duduk kiri kanan saya yang korang nampak macam baik-baik ni, sebenarnya dia orang lah tikam saya dari belakang. Saya terus terang hari ni dalam live, saya tak ada heran-heran dah dengan siapa-siapa. Dia orang lah tikam saya dari belakang. Dia orang lah hutang saya berlambak. Kononnya ada masalah tu, masalah ni, datang depan pagar, depan rumah, gegar pintu. Okay, dulu masih saya mula buka kedai biasalah kan. Pekerja tak berapa cukup. Jadi saya pun orang cakap siang malam jaga kedai. Pagar saya macam nak runtuh, gegarnya nak pinjam duit. Atas sebab apa? Biasalah. Bila ada masalah, bila ada hal, datang gegar pintu, Long pinjam duit 200, Long pinjam 100, Long kena tu, Long kena ni, macam-macam cerita. Jadi bila mereka punya cerita, mereka punya kerja, mereka punya ni dah terbongkar, Allah Ta'ala tunjuk dengan saya, akhirnya mereka jadi musuh saya sekarang. Musuh paling baik dalam dunia, musuh paling baik. Okay, bermakna the world, the best lah, senang kata. Okay, so kat sini saya nak cakap sedikit. Cukup-cukup lah cukup-cukup. Netizen Malaysia ni cepat meletup. Netizen ke dalam Malaysia ni, minta maaf cakap kebanyakan orang Melayu kita, orang Melayu, bukan orang Melayu kita, orang Melayu, kebanyakan setengah orang Melayu ni cepat meletup. Belum tahu cerita sahih tak sahih, dia terus meletup. Dia akan share. Okay, lepas tu dia orang akan bank. Itu yang dia orang tahu. So bagi saya,
Okay. Simple satu perkara. Ustaz Abid, kita pun kenal salah seorang idola saya juga tu. Ustaz Abid buat kebaikan, buat kebajikan sehingga kena panggil dengan Bukit Aman, kena ambil statement. Last kali apa jadi? Dah tak boleh nak buat kebajikan dah. Dah tak boleh nak buat kebaikan dah. Inilah yang berlaku di negara kita hari ni. Okay. Dulu Ustaz Kacang saya panggil. Ustaz Kacang korang pun tahu Ustaz Kacang siapa? Dia buat live, dia suka makan kacang. Masih dia bank Alif Syukri. Semua tepuk tangan. Semua sokong dia. Oh, Ustaz baik lah. Ustaz ni gentle lah. Ustaz ni berani lah. Saman 1 bilion pada Alif Syukri lah. Gentle, macam-macam. Bila Ustaz tu, bila Ustaz tu, bank je Ustaz Abid, kita dah mula kecam Ustaz tu. Inilah kat Malaysia berlaku. Okay. So, bila kata kat Malaysia kita ni, hari ni kan, orang buat baik 10, kita tak nampak. Kita tutup sebelah mata. Macam Dajjal. Tutup sebelah mata. Tapi bila orang fitnah ataupun orang naikkan sesuatu, kita buka mata besar-besar gini. Macam ni. Macam saya buka ni. Kalau ada mata kat dahi sila kita buka. Senang betul nak buka ke aipan orang apa semua. Saya ni kalau nak buka ke aipan orang ni, banyak tuan-tuan perempuan. Saya tak payah nak cakap macam orang tu. Orang tu cakap apa? Suruh buat live, tunjuk IC. IC individu saya. Suruh buat live, suruh tunjuk surah beranak. Surah beranak personal saya juga. Yang saya boleh tunjuk dengan jawatan-jawatan berkuasa je. Contohnya macam JPN. Contoh macam immigration. Contoh macam polis. Saya ada hak untuk tunjuk. Jadi setakat netizen-netizen nak tengok IC, nak tengok surah beranak, minta maaf lah. Siapa korang? Kan? Siapa korang kan? Jadi kepada yang cakap suruh tunjuk surah beranak, suruh tunjuk IC tu kan, macam gini lah. Saya percaya pada kifarah Allah Ta'ala. Kan? Kita nak jatuhkan seseorang, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, takkan berlaku perkara tu. Takkan berlaku perkara tu. Sebab apa saya kata yang tu? Sebab ingat, kita macam mana berkuasa di muka bumi Allah Ta'ala pun, ada lagi yang berkuasa, yang maha kuasa. Kita kena percaya pada tu. Saya bukan nak tunjuk baik. Okay, selama ni ada yang setengah dia copy, dia kata long kaki rogol. 5 tahun lepas long kaki rogol. 5 tahun lepas saya kat mana, saya boleh tunjuk bukti. Faham tak? 5 tahun lepas saya dengan siapa, 5 tahun lepas saya kat mana, saya bekerja di mana, Teba Roti Canai di mana, saya ada bukti. Dah 5 tahun lepas saya bercinta. Saya tengah bercinta 5 tahun lepas. Jadi dia kata 5 tahun lepas apa saya ada kes rogol. Kalau 5 tahun lepas saya ada kes rogol, takkan saya kat luar. Jadi ini fitnah. Saya terusan cakap, saya tak cakap saya baik. Kisah silam saya banyak. Kisah silam saya pernah cakap kan, saya pernah declare. Kisah silam saya pernah declare dengan semua orang, saya bukan orang yang baik, tetapi cuba jadi yang terbaik untuk semua orang. Okay, saya cuba jadi yang baik. Saya cuba jadi seorang insan yang berguna di sisi masyarakat. Saya cuba jadi seorang hamba Allah yang berguna di sisi Allah Ta'ala. Saya tak cakap saya baik. Saya tak pernah cakap saya baik. Dan saya tak pernah mengaku saya baik. Kalau kata saya pernah mengaku saya baik, tolong tunjukkan satu video mana ataupun mana punya teks saya pernah buat mengatakan saya ni orang baik. Saya tak pernah mengaku saya baik. Saya tak pernah mengaku saya baik. Okay, saya tak pernah mengaku. Buat iman dengan sesiapa sekalipun, dengan kuncu-kuncu yang pernah duduk dengan saya, yang sekarang jadi musuh dengan saya tak pernah mengaku dengan orang saya baik. Dan saya tak pernah mengaku saya kata saya Melayu. Kan? Tetapi, cuba fikir balik. 2 tahun lepas, saya nak buka balik minda-minda orang kita semua ni. 2 tahun lepas, kes Surin. Okay? Kes Surin, orang pertama tau. Orang pertama, tadi tu saya tak ada viral-viral semua. Kes Surin, orang pertama yang cabar Surin sebab apa? Sebab Surin kata, lu orang Islam 5 waktu solat semayang kah, 10 waktu semayang kah, lu orang pukimak, lu punya pasal. Itu yang Surin kata. Lu Melayu semua kaki samun, kaki rogol. Dia kata apa? Dia kata lu Melayu. Semua orang kaki rogol, kaki samun. Dia tak kata orang Islam. Tetapi siapa yang backup? Siapa yang buat video, siapa yang backup? Mengatakan siapa cakap Melayu kaki rogol, siapa cakap Melayu macam tu, siapa yang backup? Cuba ingat balik. Setelah saya buat video tu, lepas 3 hari barulah Ayanda Rani Kulub buat report polis. Nak bukti, cuba cari betul-betul. Kalau tak jumpa, beritahu. Saya akan bagi bukti tu. Jadi
kat sini saya bukan nak cakap saya ni orang baik. Saya tak pernah mengaku saya baik. Tetapi bila ada segelintir mengatakan saya buka restoran guna duit haram, saya buat kebajikan guna duit haram, saya terasa. Sebab apa? Saya nak buka restoran tu menitik air mata saya. Menitik air mata saya. Isteri saya bancu simen dengan saya sama-sama. Isteri saya habis tangan ni pecah-pecah. Isteri saya habis tangan dia pecah-pecah bancu simen. Bila dia kata restoran tu guna duit haram, saya terasa lah. Sebab restoran tu 1 sen tak ada duit haram. Saya nak buka restoran tu, saya pinjam dengan siapa pun saya ada bukti. Nak jumpa saya pinjam dengan siapa tak ada masalah. Saya boleh bawa dia orang jumpa. Sebab itulah restoran tu saya mempertahankan mati-matian. Ada orang tak ada orang, saya siang malam saya jaga. Dan kat sini, kita hari ni yang tahu bila ada sikit masalah kita bank. Ada masalah kita bank. Ada masalah kita tahu nak jatuhkan seseorang. Pernah tak kita terfikir satu perkara? Hari ni korang seronok share dalam Facebook. Korang seronok kongsi-kongsi dalam Facebook. Korang seronok kutuk orang, komen orang. Tapi ingat, ada tak terfikir? Perkara yang korang melakukan hari ni, Allah Ta'ala kembalikan balik, pusing balik, kena kat korang. Apa perasaan korang? Dalam dunia kita yang cakap kita ni orang baik, perfect semua tak ada. Tapi saya tengok yang banyak bank saya, yang banyak komen bukan-bukan semua orang Melayu. Minta maaf cakap Saya angkat 10 jari ni, minta maaf. Orang India, orang Cina call saya, Long, sabar Long. Kami tetap sokong Long. Saya menitik mata lah bila ada India, ada Cina telefon saya mengatakan kami tetap sokong Long. Kami takkan sekali share benda-benda yang bukan-bukan ni Long. Malah ada Cina dengan India cakap apa? Long, walaupun you Bangla ke Indonesia ke Myanmar ke, kami tak kisah, dia kata. Yang penting kami tahu you selama ni campur dengan kami untuk kebajikan, untuk kebaikan. Untuk apa? Untuk nak jadi seorang manusia yang berguna. Selama ni itulah saya buat. Sebab tu saya, ada orang kata apa, saya backing Joseph Prakash. Joseph Prakash ni paria lah, Hindu lah, macam-macam dia orang messenger saya. Tapi saya nak cakap satu perkara. Joseph Prakash bela nasib ataupun mempertahankan tabligh. Orang-orang tabligh. Okey, grup-grup tabligh. Last minute bila Joseph Prakash kena tangkap, kalau saya tak jamin dia ataupun kalau saya tak ambil lawyer untuk dia, siapa saya ni? Saya ni kafir. Sebab apa? Dia mempertahankan Islam. Dalam Islam tak mengajar kita untuk menghina agama lain. Untuk menghina bangsa lain. Okey? So itulah kewajipan saya, yang mana saya mampu, saya lantik lawyer untuk Joseph, untuk fight ke Joseph. Akhirnya ada lagi satu member, bos dia, Rosh telah keluarkan duit jamin dan juga duit denda. Saya keluarkan duit lawyer. Itu je. Tapi ada setengah orang cakap macam-macam. Saya ada bukti. Untuk saya nak bayar duit lawyer Joseph Prakash, kalau kata saya ni macam dia orang cakap kan, saya ni buat kerja haram lah, saya ni jual dadah lah, macam-macam dia orang cakap kan. Kalau kata saya buat kerja bukan-bukan, kenapa saya jual kereta saya? Okey. Saya jual kereta saya. Okey, ni surat report. Okey, ni surat report. Okey. Saya jual kereta saya. Saya jual kereta saya dengan harga RM15,000. Saya jual kereta saya. Kereta Ford kesayangan saya jual. Semata-mata saya nak mempertahankan. Kalau Joseph saya tak panggil member lagi dah. Saya panggil Joseph abang. Sahabat. Sebab apa? Dia jiwa Islam. Dia walaupun seorang Kristian, tetapi jiwa dia jiwa dalam Islam. Dia selalu membela nasib orang Islam. Dia selalu sokong pasal Islam. Dan saya ada bukti. Dia pergi buat report untuk mempertahankan hak-hak tabligh ni. Dia pergi buat report, tuan-tuan. Siapa dia, tuan? Siapa dia? Hari ni bila saya kena hina, kena caci, orang kata saya perogol lah, orang kata saya pelarian lah, pendatang lah. Tapi awak tahu tak semua? Yang banyak call saya, India, China, selalu. Okay, daripada awal sampai hari ni. Dia kata, Long sabarlah. Dia kata, budak awak ni menyalak macam anjing apa, sabarlah Long, tak payah balas. Saya tak ada niat, saya tak nak balas. Sebab apa? Saya doa pada Allah Ta'ala, bulan puasa dah sampai dah. Saya selalu doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, semoga bulan mulia ni ya Allah, kalau betul aku jahat, maka ya Allah, kau tunjukkan kepada aku ya Allah, mana kezaliman aku, mana kejahatan aku. Bukakan ya Allah. Kalau betul ya Allah sebaliknya orang nak jatuhkan aku,
Okay, dengan taktik-taktik macam ni, maka kembalikanlah pada mereka. Itulah doa saya. Dan saya yakin saya di pihak yang benar. Saya tak cakap saya ni bagus. Saya yakin saya di pihak yang benar. Bermakna saya tak goyang, tak gentar sikit pun. Orang tu yang pergi minta backup sana, minta backup sini, viral sana, viral sini. Saya sebatang sekara kat sini. Kan? Tapi silap orang lah, silap orang. Dia nak cakap apa semua pun silap orang. Sebab apa? Apa ni, dia fikir dia seorang je, ada backup sana sini. Kan? Macam saya malah nak cakap dah. Kan? Orang jual kita beli. Orang jual kita beli. Kan? Orang nak sangat pun kita boleh bagi, tak ada masalah. Tapi macam saya cakap, saya bukan gangster. Dan saya dah lama cuci tangan. Kalau dulu saya jahat, kalau dulu betul saya apa orang cakap, manusia yang tak berguna. Tetapi setelah saya kahwin, saya rasa banyak dah saya ubah. Sikit kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana manusia. Saya berubah kerana lillahi ta'ala. Saya berubah kerana lillahi ta'ala. Dan doa-doa saya selama ni, ya Allah, jikalau aku dapat anak perempuan, maka ya Allah aku janji dengan nama ya Allah, aku akan seluruh habis-habis. Aku akan cuci tangan. Maksud cuci tangan aku tak nak dah. Tak nak pukul orang. Dan tak nak lagi masuk campur hal orang. Tak nak ambil tahu hal orang. Itulah saya buat hari ni. Bila saya dah anak perempuan saya hari ni, saya banyak dah. Banyak saya cuci tangan, banyak saya berubah. Okay. So, kalau macam dulu, betul. Macam dulu, apa yang orang cakap, Long ni macam tu lah, macam ni lah. Mungkin dulu betul. 10 dia orang cakap, 1 je betul. 10 yang dia orang cakap, 1 saja betul. Cuba hari ni, saya minta satu jasa baik tuan-tuan dan perempuan lah. Share. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Saya mohon maaf Saya mohon maaf sekali lagi. Saya betul-betul minta maaf. Saya tak nak menghina sesiapa. Okay. Yang edit gambar Agung jadikan berbagai-bagai rupa binatang, siapa tuan-tuan perempuan? Siapa? Kalau Cina dengan India buat, kita laju-laju pergi buat report. Tapi kalau kena orang Melayu yang buat, kita diam. Kita lebih-lebih komen share sikit-sikit dah habis mati air. Bila kata ulama kena hina, kena kecam, siapa yang kecam tuan-tuan perempuan, saya nak tanya dalam komen. Siapa yang kecam? Kan? Agama betul Islam, tapi belum tentu watakan pembawakan dia orang Islam. Belum tentu. Jadi sekarang ni bila di bulan-bulan Ramadan ni, saya pun tak nak marah-marah orang. Saya pun tak nak maki-maki orang. Sebab apa? Saya fikir, sudahlah. Kes jebat yang saya buat dengan jebat, saya apa orang cakap apa? Apa yang saya buat, saya rasa malu hari ni. Sebab apa? Saya cabar jebat, sampai mengeluarkan kata-kata kesat, sampai tunjuk jari bukan-bukan. Saya rasa malu sangat-sangat. Malu sangat dengan diri saya sendiri hari ni. Bila saya tengok balik video tu kan, saya rasa macam, ya Allah, kenapa aku ni bodoh sangat? Kenapa akal fikiran yang kau bagi yang sihat ni, ya Allah, aku tak gunakan dengan betul? Jadi kat sini tuan-tuan perempuan, okey. So, apa orang nak fitnah pun tuan-tuan perempuan, saya tak nak buat live. Sebab apa? Pada bulan Ramadan ni, saya tak ada niat nak buat live pun. Tadi ada beberapa sahabat saya telefon, tolonglah buat live, dia kata bagi pencerahan. Sebenarnya bulan Ramadan ni, nuai tu saya memang dah tak nak dah buat live. Tahu kenapa? Saya dah tak nak buat live. Sebenarnya saya tak pandai guna Facebook. Ya, walaupun saya sekolah, saya tak pandai guna Facebook. Saya tak pandai guna YouTube. Saya tak pandai guna Instagram. Sebab apa? Sebab zaman saya hidup, saya guna 3-3 sposen. Jangan gelak, dek. Anak saya menggelak. Saya guna 3-3 sposen. Saya jujur ni. 3-3 sposen, 3-3 sekupang kata orang Penang kan. Masa tu 3-3 sposen saya ingat saya beli 400 lebih. 300 lebih lah. 400 lebih. Awak lahir belakang saya. Lepas tu handphone yang ada nama sikit pula, Butterfly. Butterfly saya beli second hand masa tu 500 lebih. Ni dah cerita betul. Jadi bila dah datang handphone canggih-canggih ni, kita jadi bodoh. Sebenarnya yang buatkan Facebook untuk tunjuk kebajikan, untuk ajak orang buat kebajikan apa semua ni, isteri saya. So isteri saya buatkan saya Facebook ni, dia kata apa? Jikalau awak buat kebajikan, ada orang nak follow awak, ada orang nak tolong, dia kata insya-Allah Bi. Dia kata, yelah isteri saya panggil saya Bi kan. Insya-Allah Bi, dia kata. Makin ramai dia kata orang akan ikut cara-cara awak buat. Benda baik ni kita kena share. Kan? Benda baik bukan kita simpan. Betul lah, tangan kiri bagi yang tangan kanan tahu, tangan kanan bagi yang tangan kiri tahu tu betul. Tapi zaman sekarang ni kita kena bagi tahu kat orang. Orang sekarang ni kena bagi tahu, yang mengatakan kena buat macam gini, kena buat macam ni, barulah dia akan follow. So sekarang ni tujuan saya buat live, saya diam bukan sebab saya takut. Okay, saya diam bukan sebab saya ni
apa orang cakap mati air, bukan. Bulan puasa ni saya dah tak nak buat live. Okay? Saya dah tak nak buat live. So orang nak cakap saya Bangla ke, orang nak cakap saya Rohingya ke apa, saya tak heran sikit pun. Sikit pun saya tak heran. Sebab apa? Saya ulang sekali lagi. Saya tak heran sebab kita tahu kita ni siapa. Okay? Kita tahu kita ni siapa. Dan kalau betul, satu lagi saya nak ulang ni. Kalau betul Rohingya sekalipun, patutnya korang yang kena malu. Okay? Apa yang korang tak boleh buat, orang Rohingya boleh buat. Contoh. Okay? So kat sini saya nak cakap sikit saja. Apa dia? Macam Presiden Rohingya tu, yang minta hak sama rata. Bukan saya, Melayu, India, China. Okay? Yang mana Bangla dapat warga negara Malaysia pun, Pakistan yang dapat warga negara Malaysia pun tak setuju. Lagi satu, dia ada satu, saya ada call dia. Saya ada borak dengan dia. Saya ada satu voice ni saya simpan. Dia kata dia minta selayang saja, selayang kepala otak dia. Okay? So kat sini simple. Okay? Simple. Kau nak halau Rohingya balik ke, kau nak pecahkan kepala Rohingya ke, aku pun setuju. Aku setuju. Sebab apa? Aku anak Malaysia. Aku lahir di Malaysia. Dan aku membesar di Malaysia. Inilah tanah tumpah darah aku. Kalau kau orang cakap tu ni semua aku tak mengaku. Aku ni, inilah tanah tumpah darah aku. Okay? Inilah tanah tumpah darah aku. So simple. Macam Rohingya ni. Okay? Patutnya presiden dia orang ni kita pecahkan kepala dulu. Minta maaf cakap lah. Yang mengaku presiden yang cakap bahasa orang putih entah apa tunggang terbalik. Dialah kita kena hantam dulu. Okay? InsyaAllah. Saya tak janji. Habis COVID, kan sebenarnya saya dah buat satu perbincangan dengan tim saya. Saya nak keluar tabligh. Bukan nak belagak saya nak bagi informan sikit Saya nak keluar tabligh. Jadi kita orang ada lebih kurang 20 lebih orang nak keluar tabligh ni. Jadi bila kata PKP apa semua dah tunda balik, kita tunda kan. Jadi insyaAllah tengok. Kalau kata PKP habis sebelum raya ke atau lepas raya ke, saya tetap akan keluar. Okay? Tak tahulah 3 ke 7 ke 21 ke 40, belum tahu lagi. Tapi insyaAllah tetap akan keluar juga. Tapi Presiden Rohingya ni memang saya sendiri akan cari. Kalau kata orang Melayu tak boleh cari kan, sebenarnya minta maaf cakap lah. Kita daripada banyak bercakap, baik kita diam. Kita buat kerja. Okay? Kita buat kerja, kita cari dia. Dia nak sangat apa Malaysia ni kan, kita bagi dia Malaysia. Kita bagi dia Malaysia. Seorang sebiji sebut Malaysia, seorang sebiji sebut Malaysia, seorang sebiji sebut Malaysia. Bagi mata dia pakai spek mata yang tebal. Jadi saya pun tak sokong. Okay? So kepada yang apa grup-grup Rohingya yang buat video cabar-mencabar ni, sudah-sudahlah. Sudah-sudah. Kerana kebodohan korang ni, kerana kerja-kerja korang yang bukan-bukan ni, yang mana orang Rohingya yang baik-baik duduk kat Malaysia ni, nama dia orang sekali busuk. Saya tak boleh condemn orang Rohingya semua. Saya condemn mana yang tak ada akal. Okay? Yang tak ada otak. Yang mana duduk baik-baik, yang mana duduk solat 5 waktu, cari rezeki untuk anak bini, ada yang dah kahwin sini apa semua. Jadi saya tak boleh nak condemn semua. Sebab apa? Ada yang baik, ada yang buruk. Kita kena faham, manusia ni semua bukan perfect. Dan semua bukan yang baik. Okay? So kepada Presiden Rohingya tu, sudah-sudahlah. Kau nak hak sama rata lah, kau nak tu lah, kau nak ni, tak payahlah. Sedar sikit. Kita kena sedar satu benda. Pertama sekali, muka bumi Allah ni pinjaman sementara. Bila besok mati, habis. Semua tinggal. Okay? So kat sini saya nak cakap satu je. Kepada tim-tim ataupun apa Presiden Rohingya. Tolong cermin balik diri tu, sedar-sedar sikit. Dan sekarang kat sini saya nak bagi tahu pada seluruh rakyat Malaysia. Saya bulan puasa ni tak nak buat live. Saya bulan puasa tak nak buat live. Sebab apa? Saya fikir bulan puasa ni adalah satu bulan yang untuk saya cuci hati saya. Hati saya dah banyak kotor dah. Saya tahu mungkin hati saya dah banyak kotor. Mungkin hati saya ni pun mungkin Allah Ta'ala nak uji saya. Jadi orang cakap saya apa sekali. Orang cakap saya perogol ke, pendatang ke, apa ke. Saya tak heran. Sebab apa? Kalau dia kata saya perogol 5 tahun yang lepas ke 6 tahun yang lepas, suruh panggil perempuan tu buat satu video live macam gini. Suruh perempuan tu buat pengakuan. Bila perempuan tu buat pengakuan macam gini, barulah senang. Barulah, Fatimah bin Zahra contoh. Kita dah tahu. Tak, contohlah. Fatimah binti apa, sekian. Fatimah binti, contoh. Ni contoh saya bagi. Jadi kita tahu dia. Jadi senanglah. Kalau kata betul,
saya diam. Kalau kata tak betul, baru sedap. Saya pun ambil tu, saya pergi jumpa lawyer. Tapi kes jebat ni belum habis, tuan-tuan dan puan Kuncu-kuncu jebat yang bagi maklumat apa semua. Handphone jebat pun dalam siasat. Handphone jebat pun dalam siasatan. Jebat punya handphone jebat tak dapat lagi. Jadi kita tunggulah. So kat sini saya minta jasa baik semua orang. Okey. Sebelum buat sesuatu fikir dulu. Okey. Ya. Oh, anak saya dah panggil. So sebelum buat sesuatu kita fikir dulu sebelum apa nak tuduh orang. Okey. Sebelum nak tuduh orang, kita fikir dulu. Kita ni betul tak? Apa dia? Okey. Jadi saya tak cakap kat sini saya betul, saya tak betul, saya tak cakap. Cuma saya nak cakap saya tengah belajar berubah kerana lillahi ta'ala. Okey, kerana untuk anak saya ni. Supaya saya nak jadi seorang bapa yang soleh. Saya tak nak besok anak saya pun ikut jejak-jejak saya kan. Saya tak nak. Sebab apa? Saya sebagai seorang bapa saya kena fikiran waras. Saya nak anak saya jadi anak yang soleha, anak yang soleh, anak yang orang cakap orang cakap seberguna. Senang kata dalam agama Islam untuk kebajikan, kerakyatan apa semua. So kat sini jikalau tergasar bahasa, terkurang ajar ataupun kata-kata saya ada kesat, saya mohon maaf sekali lagi sebab saya ini adalah insan Allah yang biasa. Okey, penuh dengan kesalahan. Okey. So saya pun tak pernah sokong siapa-siapa. Okey. Siapa-siapa pun saya tak nak sokong. Kecuali yang betul. Kecuali yang betul saya sokong. Okey, dan saya tak gentar dengan ugutan-ugutan, dengan apa fitnah-fitnah orang, saya tak gentar sikit pun. Dan saya tak sikit pun saya tak heran. Okey, jadi kalau kata pada tuan-tuan dan puan-puan yang betul-betul apa nak ambil tindakan atas apa Presiden Rohingya tu, saya orang pertama ke depan. Okey, kalau tuan-tuan perempuan takut nak balon dia, tak apa, saya balon. Tak apa. Saya balon dia. Jadi kalau kena duduk lock up pun tak apa, saya sanggup duduk. Sebab apa? Nak hak sama rata. Kepala otak dia, minta maaf sekali lagi jadi kat situ saya nak cakap banyak-banyak pun saya rasa tak ada apa sebab dah masuk 4 rakaat dah. Saya ni pun bukan orang baik. So insya-Allah keterangan saya sekali lagi, orang fitnah saya tak pernah gentar. Orang nak jatuhkan saya tak heran. Sebab apa? Selama ni saya makan sesuap nasi pun dengan duit titik peluh saya sendiri. Okey. Selama ni saya bersyukur pada Allah Ta'ala untuk anak bini saya tak pernah tanda tangan minta duit dengan sesiapa. Selama ni lah, saya tak pernah minta duit dengan sesiapa. Tetapi yang duduk sekeliling saya ni, selalu tanda tangan kat saya. Minta maaf, saya bukan nak buka aib orang, tapi kena cerita. Bila orang dah belagak sangat, kita kena cerita. Mereka yang tanda tangan dengan saya. Malah datang duduk kedai saya, minum, makan sampai beratus-ratus pun tak pernah bayar. Kan? Saya yang bayar. Jadi bukan nak belagak. Rezeki saya melimpah ruah. Saya tak pernah heran. Saya akui hari ini. Sekali lagi saya mengaku. Saya salah seorang kolektor. Okay? Saya memang kutip hutang. Saya akui. Bila kata ada syarikat-syarikat ataupun ada orang hutang dengan orang ni tak boleh bayar. Okay? Tapi hutang atas 30-40 ribu lah. Dah hutang tak boleh nak bayar. Ataupun ada orang tu sengaja tak nak bayar. Orang suruh saya kutip. Saya ambil gaji. Jadi bagi saya benda tu halal. Itu atas usaha saya. Saya tak ada pergi makan pau. Satu kedai 3,000, satu kedai 2,000, tak ada. Kan? Akhirat lidah ni akan jadi saksi. Saya tak pernah makan pau. Mata ni akan jadi saksi. Dah tak makan pau dah. Okey. Kalau orang dulu, kalau ada orang komen 5 tahun lepas sebelum Tiger makan pau di KL, okey, saya setuju. Jadi orang tak tahu cerita, jangan bawa-bawa cerita. Okey. Orang tak tahu cerita, jangan suka sebarkan fitnah. Sebenarnya yang nak jatuhkan saya ni, terus terang tuan-tuan perempuan, saya nak sebut nama dia pun saya tak goyang kat sini. Tapi atas nasihat bapa angkat saya sebut nama dia kat sini ni. Okey. Kalau belah Pantai Timur orang kenal lah nama dia. Orang panggil Tok Agus. Okey. Atas nasihat bapa angkat saya ni, saya banyak diam. Dialah banyak nasihatkan saya. Dan dialah banyak bagi saya sokongan, semangat termasuk mama, abang Bob, dan juga ada yang 3-4 orang lagi kan, macam Tok Singa, Rafi daripada Pening, dan juga Jostem, Siva, Dore. Tapi kalau saya nak sebut, banyakkan nama India je nak keluar ni. Banyakkan nama India je yang nak keluar. Sebab apa? Yang banyak sokong saya, yang banyak bagi saya semangat, orang India. Itulah cerita
So sekarang ni saya tak pernah cakap orang Melayu tak bagus, saya tak pernah cakap orang Islam tak bagus. Tak, saya tak pernah cakap. Semua bangsa ada perangai masing-masing. Okey? Semua orang ada pendirian masing-masing. Okey, semua agama ada masing-masing punya tanggungjawab. So sekarang saya nak cakap kita ni tolong sebelum kita nak hina seseorang, sebelum kita nak cakap seseorang, kita fikir tentang diri kita dulu. Hari ni kita hina orang. Okey, hari ni kita hina orang, besok orang akan hina kita. Ingat, hari ni kita menjatuhkan orang, besok Allah Ta'ala akan menjatuhkan kita. Hari ni kita cuba game orang, besok Allah Ta'ala akan game kita. Ini yang jelas, nyata. Okey, ini yang jelas dan juga nyata. Jadi kita nak cakap banyak-banyak pun apa tak tahu. Okey, saya pun rasa saya dah habis cakap dah. So untuk pesanan sedikit untuk kepada apa pelarian Rohingya yang duduk di Malaysia. Okey, saya rasa patutnya awak semua bersyukur. Okey, bersyukur pada Allah Taala, bersyukur apa kerana dapat duduk di Malaysia pertama sekali lah. Dan juga apa dapat bekerja dengan kad UNHCR tu, jangan sebabkan apa setitik nila rosak sebelanga susu. Jadi sebelum orang Melayu, India, Cina besok kan pergi rembat Presiden Mangkuk Ayun tu, apa kata? Engkau orang sendiri pergi rembat dia habis PKP ni. Okey, korang sendiri pergi rembat subhanallah, presiden korang tu, yang mengaku presiden korang kan. Ada juga tim-tim Rohingya, ada yang messenger saya, Insta saya bagi tahu, dia kata, "Bang, ini bukan presiden kami." Itu saya tak tahulah betul tak betul sebab saya bukan Rohingya. Jadi kalau bukan presiden awak, jadi habis PKP ni pergilah belasah dia. Kan? Bagi patah-patah terus. Lepas tu kalau polis ni suruh belasah, cakap Long Tiger suruh belasah. Sebab apa? Minta hak sama rata. Kan? Pasal dia seorang, semua terjejas. Betul? Pasal dia seorang, awak-awak semua kena ni. So, kat sini sekarang saya nak cakap sikit je. Dah okey, nak cakap banyak-banyak pun dah ni. Dah apa orang cakap, letih dah harga-harga ni. Terima kasih saya ucapkan kepada penyokong-penyokong saya yang setia taat ikut saya. Dan lupa satu nama. Okey, saya nak sebut nama salah seorang satu lagi sahabat saya ni. Ayah Ai. Okey, Ayah Ai, terima kasih saya ucapkan kepada awak. Kerana apa? Daripada awal saya kenal awak sehingga hari ni, awak salah seorang yang sangat tabah, sangat tekun dan juga sangat penyayang pada saya. Apa orang pernah cakap saya, apa orang pernah hina saya, awak tak pernah dengar pun. Awak tetap dengan saya. Jadi saya ucapkan awak terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada follower-follower saya yang sokong saya selama ni. Jangan sokong saya buat kerja yang tak betul. Kalau saya buat kerja yang tak betul, tolong tegur saya. Tetapi insya-Allah demi Islam, demi agama, saya tetap akan berjalan. Saya tak pernah give up. Dan saya tak akan stop. Apa orang cakap sekalipun, orang cakap saya perogol ke, bangkai ke, pengkhianat ke apa, tetap wallahi wabillahi watawallahi, demi Allah, tetap aku akan berjalan demi Islam. Tak kira India, Melayu, Cina, tetap saya akan bantu dan saya tak akan stop. Ini janji saya. Apa orang nak cakap, biar orang cakap. Apa pun saya cakap terima kasih. Anak saya pun dah bangun tidur, nak main-main dengan saya sekejap. Jadi insya-Allah lah, doakan saya pun doakan awak semua. Semoga semua majoriti dalam Malaysia, tak kira India, Melayu, Cina, semua dalam keadaan sihat. Semoga Allah Ta'ala habiskan wabak COVID-19 ni dengan secepat mungkin. Dan mudah-mudahan negara kita bebas daripada virus COVID, virus fitnah mulut orang, virus Dajjal dan juga virus bangkai-bangkai yang kita nak ni. So, doakan saya pun doakan anda. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Dan insya-Allah panjang umur, sihat berbadan. Kita berjumpa lagi bulan puasa. Kalau boleh saya tak nak buat live. So perkara-perkara yang bukan-bukan tu saya mohon tak payah tag kat saya. Kalau anda rasa sakit hati, anda padam je tag tu. So tak payah tag kat saya sebab bulan puasa ni kalau boleh memang saya tak nak buat live. Saya tak nak tengok Facebook. Sebab apa? Itu adalah zinar mata ataupun dosa mata. Daripada mata ke telinga, daripada telinga ke mulut, daripada ke mulut ke hati. Bila hati ni ada firasat dengki, hasrat dengki, mula nak dendam, mula nak buat bukan-bukan, dan mula timbul satu dosa bagi saya. So apa pun saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Dan sekali lagi saya ucapkan
Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kerja kita semua dan semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan juga hidayah. Dan semoga kepada yang belum insaf tu semoga Allah Ta'ala berikan mereka petunjuk ataupun kifarah cash money. InsyaAllah. Apa saya cakap wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.